Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, berihsan dan pemberian daripada dia semata-mata masih ada kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi sampai ke saat ini. Alhamdulillah, dijadikan kita pula nak pelihara agama Islam ni pada diri kita, agar kita hidup dalam keadaan Islam dan ada iman dalam hati. Alhamdulillah, syukur diberi kita boleh dalam keadaan taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, syukur diberi kita keinginan dan kelobaan terus nak belajar memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, kekuatan, keupayaan boleh hadir untuk solat berjemaah subuh, boleh hadir pula dalam satu majlis ilmu yang sangat mulia untuk insya-Allah kita memanfaatkan pagi ni, mengambil manfaat sekali lagi daripada kitab himpunan Tuan Guru Haji Cik ni mengenai wang kertas. Kita baca bab riba tu selesai dah semalam. Bab tu ada berkaitan dengan wang ringgit yang banyak, dan ni orang faham macam-macam faham lah. Kalau ikut sepatutnya faham berdasarkan kawaid kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih macam mana. Ini nak ambil sikit keterangan yang dia dah tulis lama dah, saya tukang baca je insya-Allah. Kalau kitab yang kita pakai ni muka surat 191, risalah. Dia tak tulis risalah lah, tapi dia ada bicara dalam kitab ni setelah disebut bab pusaka mengenai wang kertas sikit. Kata dia, maka adalah tatkala tahun 1355 daripada hijrah ditanyakan hamba daripada satu masalah. Ni 1355 kira saya tak kira tu berapa tahun Masihi tu. Dia pernah ditanya, iaitu apa kata kamu pada makku Kabun, saudara aku Daud yang duduk di pekan Selindung Bayu. Ia ada simpan duitnya di bank sebanyak 80,000 kok. Kok ni istilah duit Siam. Kita sebut selalu bat, bahasa kampung sebut ni kok. Kok dia simpan 80,000 kok. Duit kertas kira-kira ada harganya dengan duit orang putih 64,000 ringgit orang putih. 64,000 duit orang putih. Adakah wajib zakatnya atau tidak? Soalan ni dalam situ lah. Al-jawabu Allahumma hidayatun lis-shawab. Rabbi zidni ilma nafi'ah. Untuk jawab ni kata dia, ya Allah, kami pohonkanmu ke hidayat kepada jalan yang betul, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jawab bagi soalan tu dikata macam ni. Kalau tanya Zamalani,
Orang tanya duit kalau ada katalah 100,000, apakah hukum dia? Adakah kena zakat atau tidak? Jawabnya ada pula. Kerajaan kata wajib lah. Kerajaan jawab kan. Kerajaan jawab. Ni geling kepala ni pasal apa? Pasal kita dah baca, dah belajar, faham dengan apa yang penjelasan diberi. Kalau kita dah faham macam tu, memang kita jawab tidak. Tapi kalau kata-kata lah ni lah, mana pun kalau tanya apa hukum duit kita ada 100,000 kena zakat. Ni keluar duit air sinar misalnya, kenapa kena zakat tak? Kena zakat. Duit $3 kena zakat tak? Kena zakat. Kamu kena zakat lah. Katalah kita dapat duit yang untuk anugerah daripada mana-mana agensi ke, pertubuhan NGO ke, sebanyak 80,000, kena zakat tak? Kena. Zakat apa tu? Zakat rikaz dia kata. Tak, memang ada yang kata itu. Saya tak ingat tahun bila ada orang tanya mengenai, orang tak tanya saya lah, ada orang duduk soal jawab persoalan mengenai dapat anugerah, misalnya katalah dapat toko Ma'al Hijrah dapat RM100,000, kena zakat tak? Kena. Pasal apa kena? Pasal apa kena? Harta rikaz dia kata. Harta rikaz ni harta karun lah, harta orang kafir jahiliah tertanam, kita jumpa, bahasa mudah kita sebut tu harta karun lah. Dia kata kena zakat. Yang ni pun harta terpijak, maksudnya duit yang runtuh ni bukan kita cari, tapi kita kelepok dapat. Harta karun pun bukan kita cari, bukan dapat kan. Bukan kita usahakan dia memang untuk dapat tu, tapi kita pelepok jumpa harta karun. Macam mana? Dia kata kena zakat. Ni pun dapat orang yang untung 100,000, macam mana? Kena zakat. IC dah 4,000 pun kena zakat, 5,000 pun kena zakat. Dia cerita masalah apa ni? Nak cerita masalah duit tu lah. Pahaman di luar tu memang macam tu kan. Saya mula-mula pun sebelum jumpa Tok Guru ni, pasal dia cerita jelas kan. Kita dengar pun memang ada setengah Tok Guru sebut macam-macam lah. Tapi di atas cara pahaman dan dalam dan faham betul-betul, mengata faham betul-betul apa yang dimaksud dengan wang kertas, faham betul-betul kaedah kita. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi khasnya sebut mazhab Syafi'i, tapi dia kata duit kertas kena zakat. Antara disebut tu pasal duit kita ni cagaran dia emas, ada yang kata cagaran dia perak. Macam itulah ayat-ayat yang keluar. Dengar dia nak gambar, dia nak tulis. Ada sebahagian dulu kita dah bicara, yang ni khas dia nak sebut bab tu. Dia nak cerita wang kertas dulu. Kata dia bermula wang kertas sama ada wang kertas Siam atau wang kertas orang putih. Kita sambunglah sikit. Atau wang kertas Malaysia atau wang kertas Indonesia ataupun Saudi Arabia kan. Sambung lah. Tiadalah wajib zakat ainnya. Ain tu maksudnya diri duit tu. Pasal apa? Duit kertas. Dia adalah kertas. Dia adalah kertas. Tiada, kerana tak kena zakat pasal apa? Kerana tiada tersebut dalam Quran dan hadis. Nak lawan apa dia pakai Quran hadis? Memang tak ada pun. Tiada tersebut dalam Quran dan hadis yang mengatakan wajib zakat wang yang lain daripada emas dan perak. Dalam bab emas perak, ya, emas perak tu ain emas, ain perak. Ada kita sebut itu, melainkan duit kertas yang dia bukan duit kertas yang sah diperlakukan dengan nilai, bahkan duit kertas tu sebenarnya dia resit emas dan perak. Saya ngaji dengan Tok Guru ni, memang Tok Guru ni dia cakap itu. Pasal kata dia duit ni bukan emas dan perak, bukan ain emas dan perak. Tak wajib kena zakat lain daripada emas dan perak, dan tiada menyebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga sahabat-sahabatnya Imam Asy-Syafi'i, ashab Asy-Syafi'i ini,
akan wajibnya zakat tiap-tiap wang yang lain daripada emas dan perak. Itu atas kaedah kita. Dijawab pun atas mazhab Asy-Syafi'i. Dah hanya sesungguhnya yang tersebut dalam Quran dan yang telah menjalani oleh Imam Asy-Syafi'i akan wajib zakat perbelanjaan itu adalah yang kena hanya emas dan perak sahaja. Emas dan perak sahaja. Dan emas perak ni pun yang lain daripada pakaian yang mubah. Mubah maksudnya harus. Apa dia pakaian yang mubah ni? Perhiasan yang harus. Buat perhiasan pun kita bicara dah itu. Perhiasan yang harus ni apa? Dia memang emas perak. Tambah kalau orang perempuan kalau tanya perhiasan, tak teringin dia perhiasan perak. Tak payah tanya ni orang perempuan, saya belikan rantai perak nak? Baik budak dia. Okey, perhiasan emas kena tak? Tidak. Kalau emas dia ada 100 utas kena tak? Fa fihi tafsil. Emas tu buat apa? Memang pakai. Pakai sekali ke? Tidak. Pakai sekali 3 urat, tapi ada 100. Buat apa 100 tu? Bersilih ganti, tukar, pakai. Masih hukum perhiasan yang harus? Ya. Kena zakat? Tidak. Itu pun ada saya sebut, tu nisbah saya sebut. Memang kitab-kitab ulama kita bicara 100 utas tu buat apa? Kita ada buka butik pengantin untuk menyewa barang-barang kemas pengantin, gelang, rantai, cincin, mahkota apa semua ada. Kita bukan simpan dia sebagai khazanah. Kita jadikan dia barang kemas. Memang dia barang kemas. Bukan kita pakai. Pakai tu isteri kita pakai macam tu. Pakai pula tak adalah pakai macam mami jarum. Tapi dia pakai apa sepatutnya dia pakai, pula tu bertukar ganti. Masih yang sama buat muamalah menyewa barang-barang kemas. Masih perhiasan. Harus tak buat bisnes menyewa barang kemas? Emas tu emas haram ke emas harus? Harus ke haram muamalat tu? Harus. Jadi emas tu haram tak? Tak. Wajib zakat tak? Kenapa tak wajib zakat sedangkan dia emas perak? Dia masih hukum perhiasan yang harus. Itu tak faham. Dia masih hukum perhiasan yang harus. Bahkan kalau saya tanya gini, kereta nak pakai berapa biji? 1, katalah 2, yang ni rosak ni masuk bengkel ni pakai, yang ni keluar bengkel, yang ni pula masuk bengkel, 2 katalah, sila ganti tu. Dia bukan ada kereta 2 biji, ada kereta 20 biji. Wajib zakat tak? Wajib zakat tak? Kenapa tak wajib zakat? Kenapa lah tak kena zakat? Kan dia pun nilai duit juga. Kata dia tak kena zakat. Harus tak? Memang dengar melampau dah 20 biji kereta kan. Dia buat apa? Dia buat sewa. Kita pergi sewa lah. Sewa kena zakat tak? Tak kena zakat. Kalau kereta kena sewa tak apa zakat. Kalau 20 biji kereta tu dia buat apa? Dia jual bisnes yuska. Kalau meniaga dia kena buat meniaga. Kalau sewa tak ada zakat, zakat sewa tak ada. Zakat sewa tak ada. Zakat sewa tak ada. Zakat meniaga ada. Meniaga cerita bab zakat meniaga lah pula ni kan. Tapi kalau barang kemas tu dia ada 100 urat. Jadi dia bukan buat sewa tapi dia buat meniaga. Meniaga kena. Sewa tak kena. Simpan aja duk buat perhiasan tapi duk silih ganti tukar. Macam mana? Tak kena. Pasal apa? Bukan meniaga. Pasal dia kalau sewa tu ni dia pakai. Kena zakat? Tak. Apa hukum perhiasan tu? Masih harus. Yang kena ni bila? Bila perhiasan yang haram. Perhiasan yang makruh. Perhiasan yang makruh ni macam mana? Yang haram macam mana? Ambil yang haram dulu.
Yang haram ni memakai lebih daripada uruf. Memakai lebih daripada uruf baru haram. Kalau menyimpan dan dia simpan pula memang benda tu perhiasan, dan perhiasan pula bukan dia kosot sebagai simpanan, bahkan memang dia kosot sebagai perhiasan, cuma dia tukar-tukar ikut giliran, lain pakaian, lain perhiasannya, lain warna, lain rupanya. Contohlah macam mana? Masih perhiasan mubah. Jadi tak kena zakat wang perbelanjaan, melainkan hanya emas dan perak. Emas perak pun, emas perak saja yang kena. Emas perak pun lain daripada perhiasan yang mubah. Sama ada kata dia emas perak tu dia wang atau tidak. Jika sampai nisab, tu pun syarat dia. Jadi emas perak yang kena tu sama ada dia wang ke tak wang ke. Wang ni maksudnya jadikan dia duit dinar, duit dirham, ataupun tidak tu jadikan dia gold bar, jongkong emas, ataupun serbuk emas. Apa emas dalam bentuk asal dia lah. Masuk asal apa? Emas yang belum diproses kan, untuk jadi duit, bahkan buat ketui aja, ataupun emas dalam bentuk asli tapi telah dimurnikan daripada pasir lana dia apa, emas tu. Kalau memang tu adalah emas, bukan perhiasan, emas tu kena zakat. Tu pun syarat dia sampai nisab dan ada haul. Tu beberapa rukun syarat yang dia sebut berkenaan benda yang kena zakat, khasnya emas perak. Jadi duit macam mana? Tu asal fokus dia. Duit bukan emas, bukan perak. Dia sebut situ. Bersalahan setengah manusia yang menyangka dengan gamak-gamak jua. Gamak-gamak aja. Gamak-gamak ni agaknya, rasa-rasanya. Mereka kata wajib zakat wang kertas dan dikeluarkan zakatnya dengan wang kertas juga. Dah duit kena zakat, nak keluar dengan apa? Keluar dengan duit juga. Kerana wang kertas itu, di alasan mereka ni, surat keterangan atas sekian-sekian emas yang disanggup, yang telah didoman oleh orang putih konon. Tengok tu bahasa Tok Guru ni. Oh, doman. Dia dijadikan sebagai asal makna doman tu jaminan. Duit kertas ni seolah-olah jaminan ni bukan duit saja, tapi duit ni adalah emas dan perak, ada jaminannya. Tu doman tu. Bahasa orang putih tu. Berapa kali jumpa tu kot tak perasan tu. Yang orang putih simpan emas dan perak konon, dia berbahasa konon. Memang konon ni je pun. Macam apa? Tambah emas perak yang zaman kita lah ni, tambah duit kertas kita zaman lah ni, memang tidak ada apa-apa cagaran tu, dia guna bahasa, tak ada doman apa pun, tak ada apa-apa cagaran apa pun daripada emas perak untuk menyebabkan wang kertas kita bernilai. Tak ada. Tak jaya beritanya bank negara. Kod kita sebut ni andaian, konon. Tak, bukan konon, memang betul. Bukan saja bank negara Malaysia, satu dunia. Apa dia? Tidak ada apa dah wang kertas atau wang shilling yang dikeluarkan oleh mana-mana bank dalam dunia lah ni yang ada cagaran emas untuk sah diperlakukan dengan nilai. Tidak ada apa-apa cagaran lah. Tak ada. Jadi bila tidak ada apa-apa cagaran, soal, adakah wang kertas tu emas atau perak? Tidak. Untuk dia apa? Dia ialah kertas semata-mata, cuma sah diperlakukan dengan nilai. Itu ayat yang memang tulis kat duit tu kan. Maka kita jawabnya, betapa sah doman dengan barang yang tak tentu.
Dia kata mana boleh nak ada jaminan atau mana doman, jamin, cagaran dengan barang yang tak tentu, kerana syarat doman satu yang maklum. Yang ni ada bahas dalam bab-bab jamin ataupun doman bahasa lain kita. Antara bab doman ni Allah Ar-Rahnu tu lah, gadai tu. Antara jaminan ni gadai. Kalau contoh hutang kat bank 100,000, saya nak sepahamkan gadai tu. Nak gadai apa? Gadai tanah. Tanah mana? Tanah lah. Tanah mana? Tanah lah. Buat gadai. Nanti kalau saya tak boleh bayar, gadai lah tanah tu. Tanah mana? Tanah lah. Tanah mana? Jadilah agak-agak gadaian dengan kita kata tanah lah. Tanah mana? Tanah yang tak tentu. Tanah mana? Tanah lah. Sah tak? Bank kata ni apa? Orang gila ke apa cakap macam ni? Betul. Jadi masalahnya apa? Duit ni ada cagaran tak? Ada cagaran emas perak. Emas perak mana? Mas perak lah. Mas perak mana? Mas perak lah. Mas perak mana? Mas perak lah mana? Dikatakan ada cagaran mas perak. Mas perak mana? Dikatakan ada cagaran mas perak. Sah. Orang bengong mana yang akan menerima? Okey, saja pergi fahamkan prinsip dia nak sebut. Doman ni mesti benda maklum. Nak jamin ni mesti benda yang maklum. Apa jaminan kau nak bayar hutang ni? Ni tanah aku, keran aku. Ni emas perak yang ada kat aku. Barulah ada istilahnya doman, baru ada cagaran, baru ada jaminan, baru ada jamin situ boleh. Duit kertas kita ni ada jamin apa? Cuma dia ada jamin air liur. Apa dia? Agak-agak saya nak cakap apa? Di Malaysia ni jamin tak? Ada jamin tak? Tu tak ada jamin nak simpan buat apa? Ada jamin tak? Ada jamin tak? Tak faham dia ni. Ada jamin tak? Jamin apa? Dijamin oleh kerajaan. Lama itu pun tak kerti. Kalau tak dijamin oleh kerajaan, kalau saya cetak duit dijamin oleh Ahmad Razani, agak-agak laku tak? Kenapa? Saya siapa mau kena tangkap. Tapi bila dijamin oleh kerajaan, jamin tak? Dijamin dengan apa? Emas perak ke? Kalau jamin dengan kerajaan Malaysia, kerajaan tak mau jamin dengan bumi Malaysia. Itu ada ainnya. Jamin dengan kerajaan Malaysia, kerajaan Sakpan, Sakmno, Sak parti ni, Sak parti tu. Kerajaan lenyap, dia tinggal hutang, dia belah, orang lain ambil, orang lain tanggung hutang tu. Siapa kerajaan? Kan atas angin tu. Saya nak sebut, nak jamin ni mesti dijamin kan. Kalau jamin kerajaan, tukar kerajaan, kerajaan mana yang jamin? Kerajaan dulu, kerajaan sekarang? Meneruskan jaminan kerajaan yang lama macam tu macam tu lah. Tapi sebenarnya dia jamin juga ke? Silap duit esok tak laku, hutang banyak, kena bayar, beban pula atas negara, macam mana? Siapa nak jadi kerajaan tu agak-agak masa tu? Ni kerajaan ni dia boleh rebut pasal kerajaan ni masih ada nilai lagi. Esok kerajaan ni istilah hutang, siapa nak duduk pegang kerajaan tu masa tu? Boleh faham saya sebut apa? Cuma dia atas nak kuasa dia, memang dia nak kuasa, tapi dia tak tahu apa benda beban yang dia nak tanggung tu kan. Kalau dia tahu yang ditanggung tu bukan beban, bahkan khazan, dia akan halobok lah hendak. Tapi kalau dia tahu yang ni adalah beban, mampu tak mau digalahnya kan.
Contoh, nak kahwin janda anak 15. Nak anak dara harga juta-juta, nak tak? Kan bagi soalan macam tu, mudah kan? Bagi soalan mudah. Saya nak faham ke asal, dia lanjut panjang sikit tu. Nak cerita siapa nak jadi penjamin tu. Jadi duit kita ni ada jamin apa? Ada jamin ke dekat bank mana simpan-simpan emas? Dekat bank dunia ke? Maksudnya kalau wang dunia tak laku lah, duit Malaysia ni kita bagi bank, saya nak emas saya balik. Ni duit, saya nak emas cagaran. Duit saya ni, boleh? Equal tu berapa gram. Boleh? Lengu ni. Ada ke? Saya gunakan bahasa dia. Ada, konon. Syarat untuk doman mesti maklum, mesti konfirmasi. Maka di sini tidak tentunya, kerana mereka datang dengan lapas au. Ini bahasa turun. Atau mungkin, maybe ada emas, ada perak. Au tu macam ni terjemah dia, atau. Kemudian bila ada perkataan macam ni, jadilah tidak tentu adakah emas atau perak agak. Jadi cagaran kita ni emas ke perak? Ke cagaran kita petroleum? Emas ni, duit ni. Ke cagaran kita tanah Malaysia ni? Tanah Malaysia ni, tanah Melayu ni. Ke cagaran dia adalah biji timah? Cagaran dia kelapa sawit? Apa cagaran dia? Tak ada. Apa istilah lah ni? Cagaran dia apa? Spekulasi. Atas angin, awang-awangan, fata morgana, hayalan. Apa dia? Bubuh nilai je. Satu, kuat tak duit Malaysia punya nilai? Bukan duit Malaysia je, duit dunia punya nilai kuat tak? Ngapa tak kuat? Jawab hati-hati sikit. Ngapa tak kuat? Memang macam tu tak? Duit mereka pun macam tu. Cuma pasal dia kuasai dunia, duit dia macam tu. Duit kita macam ni. Duit dia steady ni. Duit dia ada bawa nilai tinggi ya. Hidup macam mana boleh ada value? Dia ada apa? Dia ada kepala otak, nak bagi nampak duit dia hebat dan nampak duit kita lekeh. Dan dia yang mula-mula gunakan teori tu, dia kata ada pakar-pakar ekonomi kepala otak dia. Dengan sebab tu duit dia duduk atas sekali. Apa cagaran dia? Mana ada cagar? Lah ni memang tak ada cagar. Nak duit Malaysia tak ada. Dia nak bagi bantuan prihatin. Apa dia? Handset. Berapa handset? 300 tak tahu. Ni nak bulan Jun ni dapat. Memang dapat ni. Ni B40 apa dapat? Bantuan ni. Ambil duit mana? Jawab. Cetak je. Apa payah? Bagi arahan aja. Adalah perjanjian-perjanjian dengan bank macam ni bank dunia tu. Tu dah cita-cita, agak-agak dia bagi pria. Ada bunga. Satu hal. Tapi apa cagarannya? Ada emas perak. Bagi emas ni, kau buat duit. Kami nak bagi rakyat Malaysia. Bagi emas banyak ni, kau buat duit kertas banyak ni. Ada? Konon. Untuk bahasa dia. Okey. Cukup saya syarah panjang itu. Dan lagi pula syarat doman itu, lafaz orang yang mendoman itu. Mendoman itu orang yang nak jamin tu. Maka di mana lafaznya, jika mana lafaznya orang nak jamin tu. Kalau kita lah ambil duit kat bank, kita ambil tu, mana lafaz yang kata ni emas saya, ni duit saya? Ada? Bahkan terbalik ni apa dia? Kita bagi duit, ambil emas. Yang tu ada, yang tu boleh.
Tapi kalau bagi apa dengan duit tu sendiri emas tidak. Tapi kalau ada emas boleh tukar dengan duit. Cuma duit ni bila sah diperlakukan dengan nilai, bila tak disah diperlakukan dengan nilai, esok tak laku duit kita tu, apa benda pun tak ada. Tapi emas walaupun tak laku, macam mana? Dia tetap kena zakat. Itulah kita nak bicara tu. Okey. Di mana lapasnya? Dan kita hairan pula mereka berkata wang kertas itu, dia kata, memang ramai orang duk sebut ginilah, surat keterangan atas emas dan perak. Dan mereka berkata dikeluarkan zakatnya dengan wang kertas juga. Pasal dah emas dan perak, keluarkan zakat pun emas perak juga. Apa dia? Wang kertas itulah. Maka jadinya wang kertas itu bukanlah emas perak. Sebenarnya kata dia wang kertas ni bukan emas perak. Maka adakah sah dikeluarkan zakat emas dan perak dengan kertas begitukah? Bila duit kertas tu bukan emas perak, maka sahkah untuk keluarkan zakat emas perak itu dengan kertas macam tu? Bukankah zakat emas disuruh keluarkan dengan emas dan zakat perak disuruh dikeluarkan dengan perak juga? Dan disuruh beri obat. Obat ni maksudnya terima, receive by hand tu, emas dan perak juga kepada mustahiknya, kepada orang yang berhaknya. Mustahik di sini kalau disebut zakat asnaf lah. Baik. Terus sekali lalu disebut. Maka telah tentu sabitlah tiada wajib zakat. Ain wang kertas. Jadi di atas penjelasan itu, wang kertas ni emas perak kah? Tidak. Untuk kita dalam mazhab Syafi'i, memang dalam kitab-kitab dalam mazhab disebut apa? Innamat tajibu zakatu fil zahabi wal fiddati wala yuqasu alaihima. Itu kaedah kita. Hanya saja wajib zakat dalam bab emas perak ni hanya az-zahabu wal fiddatu, emas dan perak. Wala yuqasu alaihima, tak dikias di atas emas dan perak. Maksudnya kalau laku ada harga, ada nilai sekalipun, kalau dia bukan ain emas dan perak, tak kena zakat. Fahaman mudah yang memang dah ada kat kita, apa dia? Kita ada batu permata, bahasa mudah kita guru kita dalam kitab pun dia memang disebut gitu. Ada batu permata simpanan, memang harta benda kita, harga juta-juta, kena zakat tak? Kenapa tak kena? Bukan emas perak. Cukup senang faham. Ataupun kita gali tanah kita ada batu, ada gali, ya dah. Ada batu permata, kena zakat tak? Tak kena. Kenapa? Bukan emas perak. Kita gali-gali ada petroleum. Kena zakat tak? Zakat petroleum. Kena zakat tak? Kenapa? Bukan emas perak. Kita ada tanah, beli tanah. Bukit ni, gunung. Tarah gunung tu jual. Tarah gunung tu jual. Mahal oi tanah oi. Selori. Kena zakat tak? Zakat tanah. Ada? Ustaz ada apa? Cukai. Cukai lain. Saya bukan tanya cukai, zakat ada. Cukai kerjaan memang dia ambil. Zakat ada, zakat tanah ada. Zakat gunung, zakat bukit, zakat pasir. Kita duduk tepi sungai, kita cedok pasir tu kan, tepi sungai pun bila kita cedok diisi balik kan. Cedok kaut tak apa, beli enjin sedut memang sungai tu pasir banyak kan. Kita beli alat sedut, berlonggok jual. Ada kena zakat? Bukan kena zakat ke? Menega pasir itu bukan menega pasir nama dia. Itu hasil sungai tu pasir kan. Jual pasir, bukan menega pasir. Jual pasir.
Nak cerita apa? Ada zakat? Tak ada. Ngapa? Bukan mas perak. Pakcik dolar faham. Okey, siap. Macam mana pun orang kata kalau gitu fakir miskin ni nak dapat habuan apa? Bila tak kena zakat, taklah semestinya fakir miskin tak payah dibantu. Jangan buat bengap gitu. Bantulah. Tak semestinya bantuan tu dengan emas dan perak. Tak semestinya bantuan tu hanya zakat, kan? Tapi yang zakat, yang wajib zakat, zakatlah. Kita ni kadang pelik, benda yang memang wajib syarak tak diwajibkan. Macam mana yang sepatutnya wajib, apa sepatutnya kena beri, tak diberi. Benda yang sebaliknya pula, gedik-gedik pula, benda yang sepatutnya kena beri, tak diberi. Benda yang tak kena beri, gedik-gedik nak diberi. Tak faham tu dah bahasa saya tu. Dia memang pelik. Kita belajar syariat ni untuk kita ni tukar nafsu kita ni supaya bukan ikut selera kita, tapi ikut selera syarak, walaupun nafsu kita tak suka. Tak payah dengar saya sebut hukum. Kita kan dengar ceramah tok guru kita, ada benda kita bukan suka dia cakap. Tuan-tuan saya tak tahu lah, saya sebut saya lah. Bukan suka dia cakap tu, dia balun kita gelebuk, malas, betul tak? Cinta dunia, betul tak? Dengar macam seronok. Memang kena balun aja. Gelebuk. Ikhlas saya cakap macam mana? Tak ada tajuk lain ke dia sebutlah hikmah sikit. Nafsu tu kalau boleh tak nak kena balun, sedap. Kalau boleh nak rasa relax. Ni ikut nafsu, betul tak? Duk lalai dengan Allah Ta'ala, betul tak? Perempuan kena seronok dengar. Memang tak suka, tapi betul tak dia cakap tu? Kalau ikut nafsu kita tak nak dengar macam tu. Kalau aku tutup lagi bagus dengar dia cakap macam ni. Setan tu. Nafsu memang tak suka. Tapi dia cakap betul tak? Dia cakap sungguh tak? Memang kena buat macam tu tak? Nak mengaku kan? Tu nak mengaku apa? Memang ya Allah, aku ni malas, aku ni lembab, aku ni bengong, aku ikut nafsu. Astagfirullahaladzim. Nasihat dia semua betul. Format dia apa dia punya pasal, tapi dia cakap semua betul. Yang memang dia cakap betul, memang kena betul. Satu nak faham prinsip kita mengaji tu, memang benda betul, mana boleh tolak. Benda yang memang tak betul, jangan kita gedik-gedik nak pergi buat, nak cari benda tu pula. Bukan kita nak buat ikut hawa nafsu kita, kan? Baik. Jadi dah sabitlah tak wajib zakat ain wang kertas, dan telah menetap akan jawab apa itu oleh Syekhuna Al-Haji Abdullah Temesung. Dan lagi pula ada tersebut dalam kitab Riyad Al-Wardiyah bagi Syekh Muhammad Khatib, muka surat nombor 159 yang bertarikh kitab itu 12 bulan 3 13/11. Tarikh pun dia tak main, tarikh Masihi ni kan, semua tarikh Hijri ni. Kita terbalik pula, kalau sebut tarikh lahir pun tarikh Masihi, tarikh Hijri tak tahu langsung. Sajalah ke tarikh tu sikit kan. Saya pernah ada orang tanya, saya terkilah Melani apa dia, Ustaz hari ni berapa bulan? Saya pelik kat dia, pasal apa tanya berapa bulan ni, takkan tak tahu bulan. Saya sebutlah, Ustaz pun tahun Masihi juga ya. Sedar dia tu. Macam mana? Tak faham saya sebut apa? Hari ni berapa bulan? 24 Jun ya. Saya bukan tanya hak tu berapa Zulkaidah. Kena tengok hari putih ni, 13 Zulkaidah. Tegur macam tu pun sampai tengok tu, kalau dah apa tak kerti nak kata apa, punya tak ambil berat kita dengan tarikh Masihi tu. Itu hal lah kan. Satu ada cadangan dulu, bagus cadangan tu, dah bagus tarikh tu sebenarnya apa dia, tukar supaya gaji rakyat Malaysia ni ditukarkan mengikut tarikh Masihi, Hijri, tak ikut tarikh Masihi.
Oh, dia orang punya kutuk lah, gelebak-gelebu ketinggalan zaman. Bodoh. Kenapa saya bodoh? Bila tukar tarikh Hijri, dalam setahun dia akan kurang 11 hari. Dalam masa 3 tahun tak ada bonus pun dah dapat bonus sebulan. Yang tu pun dah nampak benefit besar lah. Tak faham saudara dia. Saya syarah panjang lagi. Panjang pula kan. Jadi gaji pun kau cepat pasal 29 30. Tak ada 31. 29 30, 30. Lagipun bila kita tengok tarikh tu nanti, bila tengok 13 bulan tengok langit, bulan ngambang. 13 bulan tengok bulan ngambang. Pasal dia memang realiti tengok bulan, memang bulan betul. Bulan tu bulan betul. Bulan Masihi dia bukan bulan tu bulan. Dia sebenarnya pada dalam matahari tapi sebut bulan. Kalau bulan Hijri ni memang bulan tu bulan betul ya. Kalau satu hari bulan tu memang gelap malam. Tengok 2 bulan 3 bulan tengok 5 bulan betul lah 5 bulan hari ni. Tengok bulan tu dengan realiti bulan kita sama sikitlah. Tu tarikh lah. Tu pun nak tukar tarikh bukan senang. Kita pun tak jadi tukar tarikh tu. Tambah nak tukar kerajaan pula dengan tukar tarikh tu bukan senang. Tapi boleh je tukar sistem tu ya. Kalau kerajaan memang kata kita hari ini mulai tarikh hari ini akan menukar tarikh Masihi kepada tarikh Hijri, macam mana? Pasang mercun. Kan dia punya style macam tu kan. Buat apa? Meraihkan pelancaran tukar tarikh Hijri Masihi pada Hijri. Surat rasmi kerajaan semua tarikh, saman pun tarikh Hijri. Baru ambil perhatian. Ini pun hukum pun berdasarkan semua hukum syar'i. Tak pandang dah hukum-hukum bengongi. Tak? Okey, siap. Kata dia inilah perkataannya. Jadi asal kita bercara wang kertas itulah disebut kata dia ambil nakal-nakal kitab-kitab yang ada. Jadi banyak-banyak ustaz kat luar ni yang duk kata kena zakat ni siapa? Pasal main cakap aja perkataan atas perkataan nakal habis ambil perkataan orang putih. Pasal apa? Duit kita ni kata dia ada nilai emas perak. Lepas tu faham tu kias. Tambah yang semalam saya ada sebut kata apa? Ramai ustaz-ustaz lah ni kata dia kita punya muamalah ni bukan mazhab Asy-Syafi'i tapi mazhab Hanafi. Satu kena bayar zakat duit. Bila yang dia orang pergi ikut mazhab Hanafi je? Saya nak guna perkataan popok tu lah kata dia. Bila hampa pergi isi borang mazhab Hanafi? Pasal ada kawan-kawan ajak popok tu, dia kata apa? Kita mazhab Syafi'i ni bila tuan-tuan isi borang mazhab Syafi'i? Kawan ajak dia popok tu. Kita guna oleh soalan itu. Bila demo tu pergi isi barang mazhab Hanafi, pergi bayar zakat berdasarkan duit mengikut mazhab Hanafi, tak ikut mazhab Syafi'i. Pasal bila? Boleh tanya isi borang itu sebenarnya. Baik. Macam mana pun di atas kata mazhab lain yang kata ada wajib, itu hal kita bicara ni atas ambil faham duit kertas mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Nak kata atas mazhab Hanafi yang kata dia kena zakat walaupun duit, yang tu satu hal. Tapi atas kita bicara mazhab Asy-Syafi'i, dalam kaedah kita tak wajib zakat. Bahkan Zamalan ni itu yang kata tu benda tak wajib zakat semua nak diwajibnya. Itu pelik tu. Harum manis pun kena zakat, kelapa sawit pun kena zakat, getas kerap pun kena zakat. Lagi apa? Tu zakat pendapatan, tak keluar pendapatan ni pun keluar kena zakat dah. Oh semua zakat. Tapi tengok orang duk susah. Mupi bahasa itu. Patutnya bila semua kena zakat ni, patutnya tak ada orang panggil miskin dah kan. Sepatutnya. Sajalah ke sana sikit. Baik.
Inilah perkataannya bahawasanya wang kertas yang dipakai oleh orang putih itu bukannya hukum wang tembaga. Wang putih ni maksudnya wang ni kita duk pakai di Malaysia ni bukan wang tembaga. Untuk kita punya cagaran ni tembaga. Dah bukan emas perak. Kita punya cagaran ni tembaga ke? Kita punya cagaran ni biji timah gitu. Purang tembaga pun bukan. Kalau sebut dalam mazhab Hanafi tu disebut fulus apa kan, maksudnya bukan emas perak tapi buat daripada tembaga apa. Dia kata kena zakat. Ini bukan tembaga pun bukan, macam mana? Maka tiada wajib zakatnya jika tiada sahaja berniaga dengan dia. Maka tiada wajib zakatnya. Jika tiada sengaja berniaga dengan dia, duit memang tak kena zakat pasal dia bukan emas dan perak. Selama-lama bukan dengan sengajanya kita gunakan dia untuk berniaga. Bila berniaga, dia ada zakat perniagaan. Kita berniaga kertas A4, B4, B3, berniaga kertas saja ni. Dan kita punya stok ni banyak ni, 3 gudang, 4 gudang. Kena zakat tak? Kenapa kena zakat? Pasal zakat perniagaan, beli kertas jual kertas, beli kertas jual kertas. Hak tu dengan syarat ada juga nisabnya, ada haulnya. Yang tu kena zakat. Kalau tak wang sekali pun dia kena zakat kertas, zakat meniaga kertas. Boleh? Faham? Jadi kalau duit tu kita cerita kertas tu senang. Siap. Seperti itulah yang difatwakan oleh Syekh Inbabi Mufti Mesir. Inbabi Anbabi. Saya tak kenal ni mufti-mufti ni zaman dia pada masa kita ini dan lainnya, dan pula ulama-ulama yang memfatwakan dengan dia, dan ialah yang muafakat dengan kaedah fiqh intah. Jadi dia cerita duit dekat tu, nak kata duit kita ni bukan emas perak. Bila bukan emas perak, tak adalah zakat emas perak dia. Maka apabila ditaruh, jadi kesimpulan daripada apa dia sebut tu, di atas soalan orang tanya dia kena zakat tak kena zakat, yang asal dia tanya nama tu pun kita tak kenal lah, disebut kita baca lah kukabun apa disebut tu, 80,000 kau memang sebut siap dia bunyi tu, 80,000 kau dia bunyi kau bunyi tu. Apabila ditaruh, maksudnya kalau kita taruh simpan wang kertas tu dengan qasad buat berniaga, maka tatkala itu wajib zakatnya dinamakan zakat perniagaan, tu pun jika cukup syaratnya. Jadi duit tu sendiri tak kena zakat. Tapi kalau kita taruh berapa ni, 100,000, buat apa ni? Niat nak berniaga. Niat nak berniaga nanti kita akan beli barang lah. Niat nak berniaga ada dah bermula situ haul perniagaan. Haul lah, zakat tak kena lagi. Pasal itu baru mula, setahun lepas daripada mula. Nak mula bila tu satu hal, tapi mula tu niat nak jadikan duit tu sebagai modal perniagaan, itu mula haul, beli barang apa-apa. Haul nak ikut awal ke apa, panjang pelajaran dia buat zakat tu. Nanti lepas tahun tengok sama ada duit yang memang kita masih rolling untuk buat perniagaan, dan barang perniagaan yang ada yang dia panggil urudut tijarah tu, sekalipun khotah ya, mereka kertas je, A4, B4, Indah Kiat, apa nama lah, One Paper One lah apa, semua brand-brand kertas ni kita ambil, kita jual, edar lah apa gini-gini, beli jual, import dari negara lain, walaupun khotah aja ataupun duit khotah aja, tapi kita niat untuk meniaga, dia hukum zakat perniagaan. Adapun duit tu sendiri
ain zakat tu dia bukan emas perak, maka tiada zakat padanya. Itu asal bicara kita. Jadi kalau ikut sebab kita bicara ni, tentulah dia nak sebut bab duit tu. Mudah faham kita duit tu apa. Kerajaan dia cakap tentu hal itu pemerintahan. Kita sebut ni atas bahas kitab hukum yang memang dah tetap, yang telah dia bahas oleh ulama dengan mantap. Okay, itulah kerajaan tu. Ini hukum yang memang dah kita faham. Dan saya sebut banyak kali apa, tak semestinya apa dibuat oleh kerajaan tu tepat apa yang kita jumpa dalam kitab. Memang banyak jumpa tak tepat dengan kitab. Bahkan yang kita jumpa yang merepet banyak. Merepet banyak. Sikit saja. Itu yang kita kena mengaji, belajar mengikut apa yang ulama kita tolong syarah cerita kat kita. Yang ambillah yang jernih, buang yang keruh. Maksudnya itulah bahasanya. Maksudnya apa yang tepat dengan syarak pakai, mana yang di luar tu yang tak betul macam mana buang. Khas terdekat kita bicara bab riba tak riba apa tu, mana memang riba tak cukup piawaian, tinggallah amalan riba ni. Tambah pula dia bab dosa. Masalah zakat ni masalah keluar. Yang ni bab riba ni ada sentiasa menyebabkan kita bergelubang dengan dosa. Bergelubang dengan dosa ni lah. Kalau saya ngaji pula tambah guru-guru dalam bab batin ni, kata apa, kalau semak dan muhasabah diri kita ni, apa masalah kita ni, kadang zikir tak boleh, hani tak boleh, tauhid tak dapat, ilmu berlembab. Apa masalah? Tiada lain melainkan sebab dosa. Semak dosa apa? Duk tengok banyak dosa riba satu. Dosa apa lagi? Dosa bengong, nombor dua. Tak bengong. Dosa jahil, apa tak tahu, baca Quran tak boleh. Nak amal pun tak kuat. Zikir pun tak boleh. Zikir tak mahu je, Quran tak boleh. Antara sebab dia apa? Bengong. Jadi antara hijab besar kita ni apa? Bengong. Betul, antara hijab besar kita ni apa dia? Ada sumber-sumber yang haram. Ada benda yang syubhah menyebabkan jadi halangan kepada kita. Banyak kita kena muhasabah, semak semua tu. Pasal benda-benda ni semua menggagalkan ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kata hak batin, zahir pun tak. Batin apa dah lagi. Itu yang zikir tak jadi, baca Quran tak jadi, tambah nak hidupkan hati, nak ada perasaan kepada ilahi, siasa sedar yang dia sedang mentadbir diri kita ni. Semua yang ada kat kita, semua anugerah daripada dia. Keras hati dia, tak ada perasaan apa. Kalau orang lembut ni macam mana? Bila dijaga semua tu, ada pula ilmu semua macam ni, sebut je memang tersentuh benda-benda macam ni. Kita ni jenuh asak, jenuh gonyong, ambil kayu, pelantan, tukui, katok. Katok, dengar sadi tahu macam tak ada kena-mengena. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadi banyak muhasabah kita, banyak dosa kita, kewajipan kita kenal dosa, tobat. Kenal dosa, tobat. Memang ada dosa. Dosa yang harian yang kita tambah kalau ngaji tauhid, apa yang kita belajar yang ni dosa-dosa lalai, dosa tak ingat Allah Ta'ala, syirik ke dia, kufur ke dia, tak sedar ke dia, tak adil hati ke dia. Banyak tu dosa tu. Ni dosa bengong, bodoh, tak mengaji, mula tu ikut nafsu. Ni dosa mata, telinga, banyaknya. Makan minum ni pun tak jaga. Yang fardu-fardu, yang wajib-wajib pun kita tak pelihara. Hak mana yang halal, yang hang jauhkan benda yang haram, tambah yang syubhat-syubhat tak terpelihara. Hati gelap, berlapis tu, menyebabkan gagalnya hidup hati kita ni ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampun kita. Dia jadikan kita orang sentiasa nak muhasabah diri, lembutkan hati kita untuk balik kepada dia, dan tiada jalan kita untuk selamat di sana, di sini, melainkan hanya balik pada Allah Ta'ala. Atas kita bicara ni, balik pada hukum hakam dia. Itulah. Ada soal? Ya. Ya.
Zakat perniagaan kena faham. Perniagaan ni dia beli dan jual baru nama berniaga. Kalau ambil hasil daripada bumi, korek, yang tu bukan berniaga, itu jual hasil bumi. Macam mana kita tanam pokok keluar buah, jual, itu jual buah namanya. Tanam pokok, jual buah. Tanam pokok, jual sayur. Itu jual sayur, bukan meniaga sayur. Tapi kalau beli sayur, jual sayur, beli sayur, jual sayur, itu meniaga sayur. Yang tu zakat perniagaan. Kita bela ayam, ternak ayam, jual ayam, ternak ayam, jual ayam, ternak ayam, jual ayam, kena zakat. Kenapa? Menjual hasil ternakan. Ternakan yang kena lembu, tu kena zakat. Tapi kalau bela ayam, jual ayam, faham soalan? Bela ayam, jual ayam, ayam jadi banyak ni, biak semua, sekali keluar 14 ekor sekali keluar, hidup semua sampai besar. Sekali keluar 10 ekor, satu ibu yang bawa 14 ekor. Tuan-tuan kot tak biasa, saya bela, saya tahu lah. Bela 14 ekor, mati tinggal 2 ekor. Biawak lah, anjing lah, orang ni. Okay. Ni katalah tak ada mati seekor pun ni, keluar 14 ekor hidup. 20 tak ada lah, payah ibu tu ni, tak cukup perut dia. 10 ekor keluar, banyak ni, dijual, kena zakat. Zakat perniagaan ni tak, bukan zakat perniagaan tu. Zakat apa? Tak ada zakat. Ternak ayam tak ada zakat, jual ayam tak ada zakat. Yang zakat jual ayam macam mana? Beli ayam, jual ayam, beli ayam, jual ayam. Dengan syarat ada nisab dan ada haul. Itulah. Jadi atas tanya, kita gali petroleum tu lah, macam tanya asal Petronas tu, mana ada zakat? Dia nak bayar tak punya pasal pula tu. Dia zakat ni dia ke milik individu, yang ni khazanah negara. Petroleum asal khazanah negara kan, terus dah di swasta kan. Saya merepek panjang pula lagi buat swasta ni, apa saya nak sebut ni, zakat je tak ada zakat. Dia nak bayar, mujur lah, orang susah dapat lah bantuan, yang tu je lah. Tapi sepatutnya ada zakat ke? Tak ada. Tambah kalau kata dia khazanah kerajaan, ada zakat. Kerajaan bukan ada, dia bukan milik individu. TMB nak keluar zakat, TMB keluar zakat. Itu pun TMB ni dah berhad. Dulu apa? Dulu sebelum Tenaga Nasional apa? Lembaga Elektrik, LLN, Lembaga Elektrik Negara. Air dulu apa? Saya dulu ingat air tak apa-apa, tapi kalau elektrik LLN. Ada zakat ke LLN? Ada zakat. Apa barang berniaga ya? Dia berniaga elektrik. Elektrik ni benda apa? Sikit lah. Jadi kalau kira nisab, nak kira apa? Nisab. Kabel, tiang, itu bukan berniaga tu, aksesori dia. Kalau dah elektrik nak sampai ke mana? Jadi nak kira zakat mana? Duit yang dia dapat. Panjang tu cerita tu. Tu ada bab khas bab zakat lah, ada bab saya dah hajar pun. Jadi atas soalan asal petroleum tu lah kan, mana zakat tak ada. Macam mana jual ayam, kutip ucap aku mana zakat? Bukan dapat 2-3 ringgit, 2-3 juta. Kutip jual, kutip jual, ucap aku mana zakat? Maksud apa? Itu baik, bukan tijarah. Kalau atas istilah macam tu lah. Saya jawab soalan lain.
Kalau hukum money changer tu, ya, dia perniagaan. Cuma dalam kitab bekah disebut money changer. Tukaran wang tu dia kata tak ada zakat pasal tak ada nisab. Nisab dia bukan nisab. Haul dia tak ada. Ambil ni tukar ni, ambil tukar ni tukar ni. Kah sentiasa duk tukar. Sentiasa duk bertukar. Dia bukan tak ada nisab, tak ada haul. Jadi haul mana? Tukar ni ambil yang lain pula. Tukar mata wang ni ambil tukar mata wang ni. Jadi dia tak ada tu pasal tak ada haul. Haul dia yang tetap tak ada. Pasal sentiasa duk bertukar. Seingat saya dalam kitab ataupun yang kata dia sampai dia sebut macam ni. Allahumma salli. Saya tak ingat lapar betul tapi belakang tu ingat. Anna la zakata lisayyarif. Kata dia, bagilah kabar gembira kepada orang-orang yang jadi jadi money changer ni. Dia kata tak ada zakat bagi orang yang jadi money changer. Macam itulah bahasa ni. Memang disebut dalam pertemuan sebut itulah kan, pasal dia sebut kaedah kalau kata emas perak asal tu memang tak kena, tapi di atas dia meniaga kertas pula tu kalau dia meniaga pun ambil jual, cuma haul tu barang yang dia sentiasa dia berubah kan, haul dia tu tak ada. Macam mana sebut, kalau sebut sekali lalu gitu, tak ada zakat kat money changer kat situ. Sebab haul tu. Kalau nisab ada sekalipun, haul tak ada. Pasal dia bukan beranak apa nak sebut. Haul dia. Kalau ilat yang disebut tu seingat saya, haul dia tak ada. Tak ada haul. Tak ada haul. Satu tak ada zakat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.